Terima kasih rakam Tiampai Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Penambahan kuota rasmi haji dari 27,900 kepada 30,200 yang berkuat kuasa tahun ini mampu memendekkan tempoh menunggu pendeposit tabung haji. Bagaimanapun, menurut Pengurus Besar Kanan Tabung Haji, Datuk Said Saleh Said Abdul Rahman, pemilihan jemaah masih berdasarkan kepada tarikh dan masa pendeposit mendaftar haji. Terdapat tempoh menunggu yang akan dipendekkan di antara 1 tahun hingga ke 13 tahun. Maksudnya, contohnya kalau mereka yang tempoh menunggunya sekarang ini 5 tahun, ada sebahagian mereka yang akan dapat pergi lebih awal setahun. Ataupun orang yang menunggu sekarang ini tempoh menunggunya 50 tahun, akan dipendekkan di antara 6 hingga 7 tahun. Dan berikutnya sehinggalah ada yang diawalkan sebanyak 13 tahun. Mengulas mengenai persiapan dalam menampung kelebihan kota yang diperoleh, Datuk Said Saleh berkata tabung haji telah memulakan persiapan dari segi perbincangan peringkat dalaman seterusnya dengan Kerajaan Arab Saudi. Dari segi penempatan di Arafah, Muzdalifah, Mina, dari segi pengangkutan dan sebagainya. Pihak tabung haji juga telah pun mengikat perjanjian penyewaan dengan pihak hotel-hotel untuk menampung beberapa penambahan yang telah pun kita perolehi ini. Bersama juga dengan pihak catering untuk sajian makanan, pihak syarikat penerbangan untuk penumpang yang akan bertambah, dan juga dari segi Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, dari segi bekalan ubat-ubatan dan peralatan rawatan tersebutlah. Dalam pada itu, tabung haji telah meluluskan 20 syarikat pelancongan tempatan sebagai pengelola jemaah haji PJH bagi mengendalikan perkhidmatan pakej haji tahun ini. Namun, tabung haji tidak pernah melantik mana-mana individu untuk menjadi perantara dalam hal berkaitan tawaran haji dan pakej haji. Bakal-bakal haji yang telah menerima surat tawaran menunaikan haji dan berhasrat menggunakan perkhidmatan pakej haji dinasihat menggunakan pakej haji yang disediakan agensi pelancongan yang telah dilesen. Maka mereka yang nak pilih untuk pergi dengan pakej haji, bolehlah merujuk kepada tabung haji, sama ada pergi ke pejabat tabung haji, menelefon tabung haji atau melihat pada website kita, ada disenaraikan 20 syarikat yang telah dilesenkan. Individu atau agensi pelancongan yang menawarkan perkhidmatan pakej haji tanpa lesen PJH dan menyalahguna nama tabung haji bakal berdepan dengan tindakan undang-undang. Lebih 1,000 himpunan soal jawab agama dikendalikan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri setiap hari sejak beliau dilantik sebagai Mufti Wilayah Persekutuan 23 Jun 2014. Jumlah pengunjung laman sosial Mufti Wilayah Persekutuan pada awalnya hanyalah 25,000 orang dan kini meningkat kepada 3.7 juta orang. Jadi kami menyatakan bahawa di sini dalam jawapan tersebut ada dua keadaan. Jika sekiranya masalah itu masalah yang membabitkan isu-isu yang memerlukan kefatwaan secara resmi, maka kami akan edar dan kami akan bincang, kemudian kami war-warkan. Sebagai contoh dalam isu seperti kedudukan HMS 370 dahulu, begitu juga dalam isu seperti masalah solat kepada mereka ini, begitu juga dalam isu seperti Daesh, IS dan sebagainya, maka di situ biasanya kami akan bincang lebih tuntas kerana ia membabitkan isu. Laman web ini membantu umat Islam menghurai permasalahan berkaitan akidah, syariah, ibadah, sosial, ekonomi dan kefatwaan selain isu-isu semasa. Himpunan soalan kebanyakannya diambil daripada orang awam menerusi pelbagai laman sosial, telefon dan temu janji.
Selain dijawab menerusi laman yang sama, Pejabat Mufti turut menghantar pegawainya ke masjid-masjid setiap Jumaat untuk mengadakan Irsyad Al-Fatawi li Al-Ahkam, iaitu klinik hukum dan fatwa. RM6 juta disumbangkan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia (YAPIM) kepada program Sinar Kasih sejak ditubuhkan pada 2009. Terbaru, bantuan itu disalur kepada mereka yang kehilangan ketua keluarga akibat pelbagai musibah sempena mini karnival usahawan YAPIM di RTC Tendung, Kota Baru, Kelantan. Menerusi skim program Sinar Kasih ini, YAPIM mengenal pasti pula individu yang layak untuk bantuan tambahan di bawah program Keluarga Angkat Prihatin YAPIM. Sepanjang itu kita telah memberi bantuan kepada lebih daripada 500 keluarga yang ketua keluarganya meninggal secara tiba-tiba akibat kemalangan ataupun mati lemas ataupun kebakaran ataupun bencana alam. Dan kita beri bantuan ini berupa wang tunai sebanyak RM200 untuk satu anak sebulan selama 2 tahun, insya-Allah. Saya rasa dengan sumbangan, insya-Allah saya akan gunakanlah untuk keperluan anak-anak saya pada masa akan datanglah, untuk keperluan persekolahan dan juga harianlah untuk mereka, insya-Allah. Paparan itu mengakhiri sumbangan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali kepada rakan penyampai Nur Lela di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan.